Kemudian kita mengajak isteri keluarga terus taat kepada perintah Allah, kemudian mengajak kepada kebaikan. Macam ni, bila seorang dah tahu, dia bagi tahu semua. Jom kita pergi tengok Samsul Debat. Mari kita pergi saksikan Samsul Debat punya ceramahnya. Kan? Jom kita tengok Samsul Debat, mudah orangnya. Saya dengar tadilah, tingginya. Dalam TV nampak tua. Sabar. Tu belum cerita lagi. Adi Putra bukan. Satu lagi, melakukan amalan yang soleh, kan? Tengok hari ni, alhamdulillah, anak-anak muda pun ramai. Inilah anak-anak muda yang bakal menjadi lapisan pewaris untuk jaga masjid ni dan jaga kampung. Kalau hari biasa susah nak tengok belia masuk dalam masjid. Hari biasa susah. Yang biasa beliau. Belia tak ramai, yang ramai beliau aja. Beliau yang bila sujud tu lututnya berbunyi. Allahu Akbar, tap tap. Berat Allah. Sakit betul. Nampak macam mana? Dah berusia, lutut dah lama pakai, tak apa, faham. Jangan malu, jangan segan. Walaupun dah tua, jangan malu, jangan segan. Kenapa? Sebab bukan semua orang boleh capai usia tua. Allah bagi kesempatan kita umur panjang, merasa usia tua, usia emas, maka hargailah, manfaatkan dengan melakukan amal-amal soleh. Jadi penggunaan kata-kata tersebut memberi maksud kesejatian. Menjadi seorang mukmin, melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati, menghayati firman-Nya, katakanlah sesungguhnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surah Al-An'am ayat 162. Apa lagi ciri-ciri nak jadi mukmin yang sejati? Tidak lalai dengan duniawi, leka dengan dunia. Buat ni kita tengok tadi kan, motosikal tadi. Motosikal, ada motosikal yang baru, ada motosikal yang lama. Tapi baru ke lama, yang baru itu akan jadi lama. Jangan kita leka dengan duniawi. Tak hebat mana pun dunia ni. Samsul Debat, sampai masanya akan ada penceramah lain. Hari ni semua orang suka Samsul Debat. Tak lama lagi mungkin ada Samsul Debit, Samsul Debab, Samsul Debuk semua keluar. Mungkin ada yang lain. Kan? Jadi jangan kita sombong dengan dunia. Tak ada apa pun. Samsul Debat sama macam manusia biasa. Orang makan, dia pun makan. Orang tidur, dia pun tidur. Malahan Samsul Debat banyak tidur daripada dia pun. Kadang-kadang duduk dalam bot tadi pun boleh tidur. Nak tidur dah tadi tu. Tengok dah sampai pula. Naik kereta pun nak tidur. Naik van tadi, angin, nak tidur. Manusia biasa. Kan? Jadi jangan kita lalai dengan duniawi. Rumah kita kecil aja dekat kampung ni, tak macam rumah orang lain di bandar tu besar-besar. Jangan kita risau. Bukannya bawa mati rumah tu. Rumah besar-besar bawa mati? Tak bawa mati pun. Kalau kita ingatlah kisah raja yang paling beriman, raja paling soleh dalam dunia ni, nama dia Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain kata apa? Kalau aku mati nanti, mayat aku nanti, jenazah aku nanti, pastikan tabib yang hebat-hebat usung jenazah aku yang pertama. Tabib tu bahasa orang Sarawak sekarang sebut doktor. Yang kedua, waktu usung jenazah aku, kau taburkan segala harta kekayaan aku sepanjang perjalanan menuju ke kubur. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku, pastikan orang nampak tangan aku ni terkulai. Biar semua nampak. Maka ramailah yang bertanya, kenapa kau nak buat macam tu? Kenapa nak begitu? Kenapa? Kerana yang pertama, biar tabib yang hebat-hebat usung jenazah aku, kerana nak beritahu hebat mana pun doktor, hebat mana pun tabib, hebat mana pun dukun ni, hebat mana pun orang ni,
dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Itu pertama. Yang kedua, kita taburkan harta kekayaan, kita akan lihat bagaimana seramai-ramainya orang lain berebut-rebut nak ambil harta itu tanpa kita boleh melakukan apa-apa. Nak bagi tahu harta banyak mana pun tinggal tak bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, kenapa nak biar tangan ni terkulai? Biar semua orang nampak macam mana kamu lahir dulu tangan kosong, kamu mati pun nanti tangan kamu kosong, tak ada apa-apa. Tangan dah terkulai layu di Tasik Madu Fauziah Latif. Kan? Iya. Sampai masa kita akan mati. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang elok aja dia sihat, tiba-tiba malam kang tidur dah tak bangun, rupanya mati. Mulalah keluar teori, aku dah cakap dah, jangan sandar dekat tiang tu, nanti mati. Contoh, jangan beralih, ni contoh aja, contoh ya. Jangan sandar-sandar kat dinding, contoh. Kadang-kadang ada orang gemar cakap macam tu, sedangkan bukan itu pun puncanya lemah jantung, puncanya macam-macam, kencing manis terlalu tinggi, kan, darah naik, darah tinggi dan sebagainya. Jadi hati-hati. Kita bila-bila masa saja Tuhan boleh cabut nyawa kita. Okey? Jadi kita kena faham dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia lebih lagi sementara sifatnya. Ada jawatan, berapa lama ada jawatan? Kita tengok Ketua Menteri. Ketua Menteri Sarawak dan berapa kali bertukar. Kan dulu kita ingat lagi Tun Taib, memang kita ingat lah. Lepas Tun Taib ganti dengan Tok Nan, kan? Datuk Adnan Satim. Orang sayang dia, suka dia. Allah cabut nyawa dia pun dengan keadaan orang masih sayang dia. Ganti dengan Abang Jo, kan? Nanti lama-lama nanti mungkin tukar lagi. Nampak nak tunjukkan sementara, mana yang kekal? Perdana Menteri pun berapa kali bertukar. Ketua kaum pun tukar-tukar. Ketua kampung pun tukar. Ketua lorong bertukar, penceramah bertukar-tukar. Betul tak? Semua bertukar-tukar. Jadi yang penting, kalau kita pegang jawatan, jangan lupa pada Allah dan Rasul. Itu paling penting. Dan begitu juga, apakah karakter kita menjadi mukmin yang sejati? Yang pertama, salimul akidah, bersih akidah. Maksud bersih akidah, jangan faham lagi, jangan ingat lagi benda-benda yang tak ada kena-mengena. Jangan kalau kahwin nanti pastikan kahwin tu jangan ambil gambar bertiga. Nanti tengah-tengah mati. Jangan percaya benda macam tu. Ramai je yang duduk tepi tu mati dulu. Tak payah duduk tengah mati juga. Betul? Macam-macam. Terantuk kepala, kena hantuk balik semula. Siap. Nampak? Macam-macam lah. Kan, kepercayaan yang karut tak ada kena. Jangan kita rosakkan akidah kita. Dengar bunyi burung tu, bunyi burung cengkuik, tak saya tahu si dia panggil burung apa. Bunyi burung, ada orang nak mati. Bukan sebab itu. Kalau betul jadi pun kebetulan. Nampak tak? Bila menyarap, duduk menyarap, jangan lipat kaki macam ni ke belakang, nanti maknya mati. Anaknya mati dulu daripada maknya. Kan? Macam-macam lah, macam-macam. Jangan menyanyi dekat dapur, nanti lambat kahwin. Siti Nurhaliza dulu nyanyi, elok aja kahwin. Jananik pun kahwin dah. Semua menyanyi tu kat dapur. Kan? Kenapa cakap macam tu? Tapi kalau suara tak sedap, dekat mana bahagian rumah pun jangan nyanyi. Memang tak ada siapa pun yang berkenan dengan dia. Macam tu. Jadi makna kata akidahnya bersih. Jangan pula kadang-kadang dia kata,
Kau anak kau berapa? 2. Anak kau 5. Anak kau belum ada rezeki lagi. Kau berapa? 3. 2503. Tikam nombor. Kena. Jangan. Ya, habislah akidah kita. Jangan. Kemudian begitu juga yang kedua, sahihul ibadah, benar ibadahnya, beribadah dengan betul. Itu sebabnya dalam mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara yang kena ada. Yang pertama, mesti dengan ilmu, bukan main ikut-ikutan sahaja. Kena belajar. Orang solat, dia pun solat, tapi solatnya main-main. Sebab tak belajar. Belajar betul-betul. Kan? Orang semayang, dia semayang. Orang mengaji, dia mengaji, tetapi dia tak belajar. Kena belajar. Talibul ilmu faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib pada orang Islam. Orang semayang, dia semayang. Pertama, mesti dengan ilmu. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Ni bukan makin semayang makin teruk perangai. Kenapa? Ini semayang mengumpat pun laju juga. Ish. Dengarnya imam tu kan. Jangan. Ya. Jadi mesti perubahan tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Nak hurai tu, mana kena tunggu ceramah yang akan datang. Seterusnya, yang ketiga, matinul khuluq, berakhlak yang mulia. Perangai mesti baik, cakap pun baik-baik. Dengan orang tua hormat, dengan orang muda pun hormat. Tegur menegur, tidak sombong, tidak dengki mendengki. Malahan tidak tamak. Ingat orang perempuan, jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak orang perempuan? Jangan tamak, kongsi siapa? Boleh? Boleh ke tak boleh? Alhamdulillah. Tu semangat yang kita nak. Boleh tak? Alhamdulillah. Kongsi ya, kongsi. Betul ni, boleh kongsi. Ada apa? Kongsi yang baik-baik. Kongsi yang baik-baik. Cuba jangan sangka buruk dalam masjid ni. Astaghfirullahalazim. Siap no. Apa benda yang no? Kongsi yang baik-baik, bukan kongsi yang tak baik. Kan? Kita bercakap dengan baik, memuliakan orang tua, menghormati orang lain, menghargai sesama kita, menjaga hubungan dengan makhluk Allah yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan. Dia akan menghindarkan sikap sombong, tamak, hasad dan riak. Keempat, qawiyul jismi, memiliki fizikal yang kuat, tubuh badan yang kuat. Caranya apa? Makan ulam-ulam banyak, makan lauk sayur kampung banyak. Jangan makan benda-benda yang tidak berfaedah, itu banyak sangat mudarat nanti badan kita. Kan? Jaga makan makanan yang baik. Kerana apabila fizikal kuat, kita akan mampu melaksanakan ajaran Islam secara optimum. Yang kelima, mutsaqaful fikr, luas wawasan berfikirannya. Maknanya dia sentiasa fikir nak majukan tempat dia, sentiasa nak majukan keluarganya, sentiasa nak jayakan masyarakat sekelilingnya. Kemudian mujahadatul linafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Jaga, kawal, jaga batas. Dalam kampung ni tolong jaga batas perhubungan, terutama anak-anak muda. Jaga-jaga. Jangan sibuk sangat. Selagi belum ada ikatan yang sah, jangan sibuk menjalinkan hubungan yang tidak sihat. Kalau dah cukup syarat, dah mampu, nikah ajalah. Jangan nak berkapal-kapal, jangan nak bercinta-cintun. Sebab Allah tak suka hambanya yang melakukan maksiat sedangkan dia tahu perkara itu maksiat. Jaga batas perhubungan. Kemudian begitu juga seterusnya adalah harisun ala waktihi, pandai menjaga masanya.
Kan? Itu sebab saya awal-awal lagi saya minta maaf, saya terlewat datang sebab saya tak tahu. Saya tadi pergi makan, datang, lepas tu tunggu pula bot, angkat pula barang. Saya minta maaf. InsyaAllah next time bagi tahu betul-betul nak sampai pukul berapa. InsyaAllah nanti mungkin kita boleh ceramah dengan lebih lama lagi. Kan? InsyaAllah saya cubalah arrangekan. Nanti cakap je dengan PA saya, kita susunkan sekali dengan Syamsul Gaugau. 2 Syamsul datang ke kampung insyaAllah. Kemudian nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Hidup kita biarlah ada manfaat pada orang, jangan menyusahkan orang. Hidup kalau tak boleh menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Macam tu aja. Ya? Pastikan diri kita ni apa mana yang Nabi sebut, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Kemudian munazamun fi syu'nihi, teratur dalam semua masalahnya. Kita ada masalah, tapi yang penting cara kita menyelesaikan masalah kita. Kita tidak baran, kita tak cepat marah, kita tetap tenang dan kita akan menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Dan kemudiannya qadirun alal kasbi, mempunyai kemampuan untuk berpenghasilan. Maknanya dia mampu untuk menghasilkan pendapatannya sendiri dengan baik, mampu mencari rezekinya sendiri, tidak menyusahkan orang lain, tidak hanya hidup meminta-minta daripada orang. Duduk di kampung susah macam mana pun, kita boleh ikhtiarkan penghasilan kita, cari rezeki yang halal. Nabi pesan apa? Carilah rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, secara kesimpulannya, dah kesimpulan dah. Cara pandang pun saya tahu dah. Sabar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, termasuk dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak penting baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan periwayat yang lain. Ukuran penting di sini bukan menurut rasa ataupun akal kita yang tidak lepas dari pengaruh hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan tuntutan syariat Islam. Maknanya buatlah perkara-perkara yang baik, yang ada faedah, ada manfaat kepada masyarakat, yang tu kita buat. Itu sebab dulu waktu saya bekerja, saya menjadi pengarah undang-undang dan saya merupakan legal practitioner. Tetapi saya ambil keputusan bersara sebab saya nak fokus kepada dunia dakwah. Sampailah ke hari ini. Disebabkan oleh saya bersara itulah dapat saya sampai ke kampung ini. Alhamdulillah, Allah izinkan. Jadi mana kata pastikan yang kita buat tu ada manfaat pada orang lain. Tengok ni, semua dengar. Tak ada yang tidur, alhamdulillah. Tak ada yang tidur. Bagus betul. Semua tengok macam tu. Faham tidak, tak tahulah. Kan? Jadi kalau kita tengok, meninggalkan ucapan perbuatan tidak penting, meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara yang sama, sesuatu yang makruh, bahkan berlebih-lebihan dalam perkara yang dibolehkan pun apabila tidak diperlukan, maka dia masuk dalam perkara tidak penting. Tengok telefon, baik, tapi kalau tengok tak berhenti, dia jadi tak baik juga. Makan, baik makan, tapi kalau makan tak berhenti sampai bulat, lagi bulat daripada bot tu, maka jadi tak baik juga, kan? Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan pula, kebanyakan pendapat yang ada tentang masuk meninggalkan apa-apa yang tidak penting adalah menjaga lisan dari ucapan yang tidak berguna. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah seorang mengucapkan satu ucapan kecuali padanya ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Surah Al-Qaf ayat yang ke-18. Umar Abdul Aziz rahimahullah berkata, barang siapa yang membandingkan antara ucapan dan perbuatannya, tentu ia akan sedikit berbicara kecuali dalam hal-hal yang penting. Kadang-kadang hidup kita terlalu banyak bercakap tapi kurang berperbuatan. Jadi biarlah kita bercakap tu sedikit, tapi perbuatan yang baik itu lebih banyak daripada apa yang kita cakapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada apa-apa soalan nak tanya? Okey.
bagus, faham semua sini. Bagusnya ya Allah. Sampai sini alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Apa-apa pun saya nak pesan dalam hidup kita ni kan, sebagai nak jadi mukmin sejati, 5 perkara kena ada dalam hidup kita. Orang beriman 5 perkara. Ingat tau. Ni saya nak suruh semua ingat terus dalam hati ni. Pertama, sabar. Dalam hidup kena sabar. Ada aja masalah dalam hidup kan? Sabar. Sabar ni lah yang paling mustahak. Kadang-kadang namanya elok dah Sabarudin, tapi dia tak boleh sabar. Nama isterinya Sabariah pun tak sabar juga kan? Nama anaknya Sabrina pun tak sabar juga. Jadi sabar, nombor 1. Kedua, syukur. Ada orang nama syukur dekat sini? Ada. Syukur pun lupa nak syukur. Kalau boleh bersyukurlah. Sebab bila syukur, hati kita akan tenang. Ingat tak saya sebut tadi? Yang Nabi bagi tahu manusia paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Syukur. Ketiga, percaya pada hikmah yang Allah nak bagi pada kita. Ada kebaikan Allah nak bagi di sebalik apa yang kita ada. Keempat, redha dengan apa juga yang datang dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, ikhlas. Ikhlas melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu tidak mengharapkan balasan, melainkan daripada Allah semata-mata. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput hari ini, rasa nak junjung.